Tuan-tuan, masa Covid macam mana? Kalau kita bercara dalam hukum fiqh, ni bab fiqh. Rapatkan sah ni wajib ke sunat? Tuan-tuan tolong jawab Ustaz. Wajib ke? Syarat sah ke? Hanya sunat. Ada ulama kata sunat. Jaga nyawa dengan kita jarak, takut penyakit berjangkit yang melibatkan kematian. Wajib jaga nyawa, wajib jaga tak mau penyakit tu berjangkit. Wajib ke sunat? Wajib. Idza ta'arada, kan tengoklah hukum fiqh. Bila mana bertembung satu benda sunat, rapatkan sah tu kita dapat pahala sunnah. Dapat betul kata sunat. Musim penyakit, kalau kita rapatkan sah, dia boleh merebak, dia boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Ramai dah duk mati pasal Covid ni, bila berjangkit duk rapat sebagainya. Yang tu hukum dia wajib. Jaga nyawa wajib, kena renggang. Bukan kata sah kena renggang. Zaman Nabi pun, Nabi arahkan sahabat supaya sembahyang di rumah. Sebab tu Bilal laungkan azan. Bila sampai hayya 'alas solah tu tukar. Macam-macam bunyi hak kita duk bang Malaysia ni. As-salatu fi buyutikum, as-salatu fi rihalikum. Makna sembahyang di rumah, jangan duk mari. Benda ni dah berlaku zaman Nabi. Dah berlaku dah. Sampai Nabi asingkan. Ada pengembala kambing. Kalau kita syarikat besar-besar ni, orang kaya, millionaire yang ada kambing banyak, dia asingkan kambing duduk belakang bukit. Aset. Duduk belakang bukit. Bila penyakit merebak ni, kena sahabat pun sampai mati. Masjid hanya dikhususkan azan dan beberapa orang sahaja. Ni macam kita nak buat lah ni. Ni ulama letak ni, dia rujuk kepada sirah Nabi. Apa berlaku zaman Nabi. Ni ada berlaku ni. Bukan pandai-pandai saja-saja buat. Bukan dia ikut Yahudi, bukan dia ikut Israel. Ni menghentam ikut dah ni bubuh ni tu. Ni semua ulama ni ikut Dajjal semua. Habis tu kalau Dajjal sampai ikut ke Mekah pun Dajjal. Tu Imam Mekah pun Dajjal, Madinah pun Dajjal, Mesir pun Dajjal. Habis tu hak tak Dajjal yang buat. Haduk Firaun ikut dalam tu. Ni semua ikut sistem Dajjal belakang. Hampa mengaji, tengok hukum, tengok sirah. Zaman Nabi dah berlaku dah benda ni. Nabi asing. Tukar lafaz azan pun Bilal tukar. Sallu fi rihalikum. Sembayang tapi di rumah, jangan duduk main. Supaya penyakit tak merebak. Muntah, cirit-birit, meninggal dunia sahabat zaman tu. Lepas tu main pula sepasal lagi. Dah penyakit merebak apa semua ni. Vaksin pula dah. Ni ayat kencing setan pula dah. Dajjal pula dah. Babi najis, tak boleh sentuh, kena samak sampai terketuk. Ni orang tak mengaji. Hak kita mengaji, tenang. Sebab benda ni dah lama termaktub dalam hukum. Nabi SAW pernah sakit. Siapa orang ubat kat dia? Pembesar Quraisy. Kita bacalah sejarah. Hak mari bawa mai dekat Nabi ramuan. Aisyah tolong goi, tolong masak, tolong adunkan bagi dekat Rasulullah. Siapa orang mai? Bukan Islam orang mai. Ada pembesar Quraisy yang kufur bawa mai. Dan sahabat yang sakit mai rujuk dekat Nabi. Nabi boleh berdoa. Tak tolak doa Nabi, langit dengan bumi terbuka 24 jam sampai kiamat. Takkan ditolak oleh Allah. Nabi boleh berdoa, sahabat lega. Tapi Nabi ajar kita, hang pi jumpa pakar bahagian ubat ni, hang sakit ni, termasuk seorang pakar di kalangan Yahudi. Dia buat. Nabi arahkan sahabat. Ini benda berlaku zaman Nabi. Habis zaman kita, fikir cara bodoh kita lah, no? Fikir cara bodoh. Ulama semua pakai suntik vaksin.
Satu dunia ni, ulama Mesir, ulama Mekah, ulama Madinah, semua ulama, termasuklah ulama-ulama di Malaysia ni, tok-tok guru pondok semua pakat suntik. Yang kita ni ngaji khatam berapa puluh buah kitab dah, yang duk kata ayat keti dajjal semua ni. Ni semua ikut iblis, semua ikut Yahudi ni. Tuan-tuan, rujuk kitab lagi banyak. Ikut ulama selamat. Ikut ulama selamat. Kalau tak mau ambil, duduk dan diam. Hak tu cara dia. Tak mau ambil vaksin, duduk dan diam. Terus duk kutuk, suruh kata apa? Duduk dan diam, dah tak mau ambil. Sekarang ni orang nampak. Bila imuniti kelompok tu dah ramai, tengok dah hari ni drop dah, tinggal 8,000. Daripada 20,000 lebih dah turun. Dia jadi antibody. Hukum dia macam mana Ustaz? Hukum dia, kalau ulama kata harus, ambil. Saya fikir babi, bukan duk jolok babi masuk seketui dalam badan hang. Tak ada nampak kuku dia ke sekerat ke bulu dia ada 3 urat dah. Benda ni dibahas panjang lebar. Sampai ulama kata sekalipun ada unsur tidak halal, tapi dah berubah sifat dia, kalau melibatkan mudarat nyawa, diharuskan. Bukan kata benda hak cucuk sikit, bentuk darah apa boleh. Kalau dudukkan darurat, sampai tahu tu. Ni sampai nak main semajmuah pun tak boleh. Kena lekat dulu 2 dos, takut berjangkit. Dia guna ayat tu. Tak lengkap lagi 2 dos sebab aku tak tahfi. Boleh pula. Tuan-tuan, jadi benda ni kita kena mengaji. Dalam ni pun dia cerita dah. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis dia jelas. Hak kita baca ni hadis sahih. Hak tadi ni dia pun kata dhaif, tak apa, kita sandar yang ni, dia jadi hadis hasan. Nak cerita apa di sini? Nak cerita kalau dalam hati kita ni timbul satu sifat bila azan ya, orang cerita jom bismillah, timbul tak suka, nak marah orang yang ajak kita main majmuah masjid, itulah tanda munafik paling besar. Siapa boleh tahu? Diri masing-masing yang boleh tahu. Kita rasa macam mana? 6.50 5.50 apa di sini? Di Kulim tak sama. Subuh 5.56 bunyi saja azan ya, bini gerak nak marah dekat bini, rasa tidur tak puas lagi, nak hinjuk lagi, nak tidur lagi, nak hayul lagi. Tanya diri kita, kalau ada perasaan tak puas hati, Allah dah masuk pula dah. Dia timbul macam tu. Tengok duk sedap tidur ngantuk lagi ni, masuk pula dah. Bini berkacau pula dah. Nak timbul nak marah tu. Itulah antara ciri munafik hak besar ada dalam hati kita. Tuan-tuan, senang ya. Bukan kata nanti hak tak mau mari apa semua. Hak benda dalam hati kita tu kalau ada sekelumit tak suka. Tak mau pula kawan-kawan kata, lama tapi masjid jom biasanya jemaah. Timbul perasaan nak marah bila orang ajak jemaah. Tu pun dah ada sifat munafik dalam hati. Tadi dia buat hadis, tak apa, kita baca hak sahih. Ni dia. Tuan-tuan, benda ni cukup halus. Benda mainan dalam hati kita. Okey, tengok tadi. Nabi kata kemudian ada pula seorang lelaki menghadiri sembahyang jemaah hingga ia disandarkan kepada 2 orang lelaki, di mana mereka membuat barisan untuk sama-sama sembahyang berjemaah, disebabkan mereka tahu betapa besar kelebihan sembahyang jemaah itu. Makna Nabi nak cerita, uzur pun, kalau terpaksa sandar pun, makna orang sanggup. Orang yang ada iman, orang yang faham, dia sanggup kat siapa? Besarnya kewajipan itu. Nak hilang sifat munafik itu besar.
Tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut sini. Dan Nabi buat, Nabi tunjuk dekat kita sampai hari kiamat. Cerita ni lagi mana tak kiamat, orang akan ulang, orang akan cerita Nabi semua jemaah sampai hari terakhir sebelum dia wafat disandarkan kepada sahabat, dipapah oleh 2 orang sahabat. Ni cerita ni pun masuk dalam hadis ni. Dalam riwayat yang lain, wa fir riwayat qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunan al-huda min as-salah fil masjid alladhi yu'adhdhanu fihi. Dalam riwayat yang lain sebut, kata apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajar kita petunjuk yang betul, hidayah Allah yang lurus. Di antaranya ialah melakukan sembahyang Jumaat di masjid dan sembahyang fardu serta sembahyang sunat. Nak dapat petunjuk hidayah Allah, tak boleh lari daripada sembahyang jemaah di masjid. Tuan-tuan, sehari 5 waktu. Pilihlah waktu mana yang tuan-tuan tak ada urusan. Tuan-tuan kerja pukul berapa? Contoh, ada di tempat kerja waktu zuhur tak boleh, buang dah 1, tinggal 4. Waktu asar dan perjalanan balik pada kerja. Waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Pak siapa ni tuan-tuan ni? Nak kena mari juga ni. Pasal Allah sebut dalam Quran. Sebab tu saya kata benda ni benda besar. Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang datang memakmurkan, menghidupkan rumah Allah, antaranya sembahyang Jumaat, Nabi duk buat kita ikut sampai kiamat. Man amana billahi wal yawmil akhir, itulah orang beriman. Tuhan kata, itulah orang beriman denganku. Mana Allah iktiraf kita hamba yang beriman waktu duduk atas dunia lagi. Benda iman ni tak ada siapa boleh iktiraf, tuan-tuan. Saya pun tak boleh iktiraf, tuan-tuan tak boleh iktiraf saya. Dia ni iman kuat ni, dia ni orang beriman. Tak boleh. Lagi mana Allah dan Rasul tak letak benda ni. Tapi bila Quran sebut, bila hampa tengok orang tu ulang alik ke masjid, mengimarah, menghidupkan masjid, Allah Ta'ala sebut jelas, itulah orang beriman kepada aku. Bila Allah sebut macam tu, Nabi pun suruh dalam hadis dia. Nabi sebut jelas. Banyak riwayat, tuan-tuan. Idza ra'aitumu rajulan, Nabi kata idza ra'aitumur rajula, bila hampa tengok seorang lelaki ya'tadul masajida, berulang alik, tak pernah jemu lah hidup dia, ulang alik masjid, ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Nabi kata hampa bersaksilah dia tu adalah orang yang beriman. Bila Allah iktiraf, Nabi turut iktiraf dalam hadis dia. Sebaliknya dalam hadis ni sebut, kalau kita jenis orang anti ni dua, cara zahir dengan cara batiniyah. Hak yang bahaya dalam hati ni, hak anti senyap-senyap ni, duk tak suka orang ajak nak marah, tak mau main maaf sebagainya. Itu benda yang tak zahir dalam hati seseorang. Kalau ada sifat ni, tuan-tuan, fahamlah kita, munafik itu adalah sifat musuh Allah dan musuh Rasul. Sifat munafik ni sifat apa? Sifat musuh Allah, musuh Rasul. Kena sebut macam tu baru orang faham. Benda kecil kan?
Lepas tu bila tanya lepas ni Semen Mu'ah tu macam mana? Ada kelayahan dia tak? Hampa buat kami tak payah. Boleh jawab macam tu ke? Kalau hang nak jadi munafik, dipersilakan. Mudah. Nak jadi orang munafik, nak jauh pada hidayah petunjuk Allah macam Nabi sebut hadis ni, dipersilakan. Kami tak paksa. Nak jadi orang beriman yang diiktiraf oleh Allah dan Rasul semenjak atas dunia, ahlan wa sahlan. Pakat mari ramai-ramai. Tu je. Allah iktiraf, Nabi iktiraf. Atas dunia lagi. Bukan kata nanti mati di akhirat, atas dunia lagi. Bila Allah dan Rasul iktiraf atas muka dunia, tuan-tuan, sebab itulah langkah tuan-tuan bermula daripada rumah sampailah ke masjid, masuk duduk dalam masjid, sampailah patah balik keluar kepada pagar masjid. Riwayat Imamul Muslim, Nabi sebut dalam hadis dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man tatahhara fi baitihi, siapa-siapa yang bersuci angkat wuduk di rumah lagi sebelum mai, thumma madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia bergerak menuju ke rumah Allah, ke masjid, tempat sembahyang Jumaat, liyuqdiya faridatan minal faraid, dan dia tujuan dia tak ada lain, dia mari tu nak menunaikan sembahyang berjamaah, faridatan min faraidillah, kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra turfa'u darajah. Allah arahkan malaikat. Yang pertama, setiap langkah perjalanan dihapuskan semua dosa. Sebab apa? Bila Allah iktiraf orang tu dah orang beriman dekat dia, bila Nabi iktiraf dia ni orang beriman, dosa tak layak lekat dekat dia. Hai malaikat, hang tengok dia langkah, hapus semua dosa. Sebab orang beriman dekat aku, Muhammad iktiraf dia ni orang beriman atas dunia, dosa tak layak lekat pada tubuh badan dia. Malaikat diarahkan pengampunan dosa turun kepada orang itu. Dan yang kedua, setiap langkah juga diangkat martabat iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dua kelebihan yang hanya ada pada orang ulang alik main masjid, yang mana benda ni manusia tak boleh bagi. Yang pertama, pengiktirafan, beriman pada Allah dan Rasul. Allah iktiraf dalam Quran, Nabi pun iktiraf dalam hadis. Yang kedua, Allah arahkan malaikat supaya buang dosa dan angkat martabat iman paling sempurna di sisi Allah. Ada dua benda ni tuan-tuan, balik rebah meninggal dunia, terbuka pintu syurga. Dapat dua ni tuan-tuan, balik sekejap lagi ni pengampunan dosa berjalan tuan-tuan mai pada rumah dia ni. Duk lah ni pula ni, Nabi sebutlah hadis ni, malaikat duk berdoa. Berapa banyak malaikat yang duk berdoa dekat tuan-tuan? Nabi sebutlah hadis dia di depan sahabat, tak ada tempat kosong atas langit walaupun satu hasta. Satu hasta tak ada tempat kosong, penuh dengan semua malaikat, langit pertama sampai ke 7. Seramai itulah malaikat yang mendoakan. Doa apa? Ni hadis yang sebut saat ni. Turfa'u darajah. Doa supaya Allah angkat martabat iman paling sempurna dan pengampunan. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah. Angkat martabat iman yang paling sempurna, ya Allah. Selama mana tuan-tuan berada dalam ni, sampai patah balik, keluar pada pagar lagi. Bersih dah jiwa, bersih. Bukan kata sifat munafik, karat, dosa pun Allah buang habis semua. Yang penting tiket paling besar pengiktirafan iman. Nabi cok kita orang beriman. Masa mana? Masa hidup atas dunia lagi.